Sekian daripada kitab Fadilah Arman bab 1 hadis-hadis mengenai zikir. Hadis 4. Sayyidina Abu Sa'id Khudri meriwayatkan memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa ramai orang di dunia ini yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di atas tilam yang empuk, dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Keterangan: sabar di atas penderitaan dan kesulitan di dunia merupakan sebab peningkatan darjat di akhirat. Sebanyak mana penderitaan dan kesusahan kerana agama yang dialami oleh seseorang di dunia ini, maka setinggi itu dia berhak memperoleh darjat di akhirat. Sebaliknya, keberkatan zikrullah begitu besar, walaupun zikrullah itu dikerjakan dengan senang lenang di atas tilam yang empuk tanpa bersusah payah pun, masih juga ia menjadi asbab ketinggian darjat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sentiasa sibuk berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu di jalanan dan ketika kamu di tempat tidur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Mufarrid telah maju jauh ke hadapan. Para sahabat bertanya, siapakah Mufarrid itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka ialah orang yang berzikir dengan penuh asyik dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, ulama tasawuf menulis bahawa tidak sepatutnya para pemerintah dan hartawan ditegah daripada berzikrullah, kerana dengan zikrullah itu mungkin mereka akan mencapai ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kamu hendaklah mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan dan kelapangan. Ini akan memberi manfaat kepada kamu ketika kamu dalam kesusahan dan kesempitan. Sayyidina Salman Farsi berkata, apabila seseorang hamba mengingati Allah Subhanahu wa taala semasa dalam kesenangan, kelapangan dan kemewahan, kemudian apabila dia mengalami penderitaan dan kesusahan, maka para malaikat berkata bahawa suara hamba yang daif itu biasa didengar, lalu mereka memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sekiranya seseorang itu lalai dan tidak mengingati Allah SWT dalam kesenangan, kemudian apabila dia mengalami kesusahan, lalu dia mengingati Allah SWT, maka para malaikat berkata bahawa kami tidak biasa mendengar suara itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, syurga ada 8 pintu. Salah satu daripada pintu-pintu itu khas untuk orang yang berzikir. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang memperbanyakkan zikir, maka dia akan terselamat daripada sifat munafik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka itu. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari safar perjalanan, Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat lalu bersabda, di manakah mereka yang mendahului ke depan? Para sahabat menyahut, sebahagian daripada kami yang pantas bergerak telah maju ke hadapan. Rasulullah SAW bersabda, di manakah mereka yang maju ke hadapan, yang sentiasa sibuk dan asyik berzikir serta mencintai Allah Subhanahu wa taala? Sesiapa yang hendak mengecapi kenikmatan syurga dengan sepuas-puasnya, maka hendaklah dia mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.